Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Azizan bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Kurikulum Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Puan Fazilah binti Mat, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha Tuan Haji Arifuddin bin Abdul Hamid, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Kualiti Kajian dan Pembangunan Profesionalisme, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Barisan Ketua Penolong Pengarah dan Penolong Pengarah, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Barisan Ketua Penolong Pengarah dan Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Barisan Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Barisan Pegawai Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah, para pengetua barisan pentadbir, seterusnya guru-guru dini daripada Sekolah Agama Bantuan Kerajaan seluruh negeri Kedah. Alhamdulillah, kita kembali ke auditorium Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara untuk acara perasmian simposium Kecemerlangan Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022 peringkat negeri Kedah. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, simposium Kecemerlangan Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022 peringkat negeri Kedah telah bermula sejak pagi tadi dengan dua pembentangan yang menarik dan akan disambung semula selepas ini dengan pembentangan-pembentangan yang lebih menarik. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan ucap tama perasmian oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Azizan bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Kurikulum Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Fadil Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Sahabat saya Ustaz Arifuddin Abdul Hamid, KPPK Bahagian Pendidikan Islam. Barisan KPP Ustaz Kamil dan KPP daripada SPI, sahabat-sahabat daripada Bahagian Pendidikan Islam dan daripada JPN Kedah, serta para peserta guru-guru dini yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya kita dapat bersama dalam majlis pada pagi ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya mewakili pengarah Bahagian Pendidikan Islam Ustaz Hasanuddin bin Hamid yang tidak dapat bersama pada pagi ini, dan beliau memesan kepada saya dan menyampaikan salam kepada semua hadirin yang ada dalam dewan ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pertamanya pihak Bahagian Pendidikan Islam merakamkan ucapan terima kasih khususnya kepada Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang telah berjaya mengatur dan melaksanakan seminar Kecemerlangan Kurikulum Bersepadu Dini bagi negeri Kedah pada tahun ini. Dan untuk makluman bagi BPI, dia merupakan kali keempat simposium yang kita laksanakan, bermula di Sabah, Pahang, dan yang terbaru di Kelantan, dan yang keempat ialah di negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, sepanjang penganjuran simposium ini kita telah dapat banyak input dan dapat berjumpa dengan semua rakan-rakan kita di seluruh negeri yang terlibat, dan ianya menjadi input kepada BPI khususnya dalam
melaksanakan simposium atau aktiviti yang akan datang dengan lebih sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, secara asasnya kalau disebut berkaitan dengan kurikulum bersepadu dini, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah maklum secara asasnya pelaksanaannya bermula pada tahun 2015, dan sebelum itu kita kenali sebagai kurikulum Azhari yang dilaksanakan di semua sekolah-sekolah agama sebelum, dan juga di SABK sehingga tahun 2015, dan dijadikan sebagai kurikulum kebangsaan. Jadi saya terus kepada slide pengarah ya. Siapa yang ni? Okey, saya akan bentangkan slide yang pengarah bentangkan dalam simposium sebelum ini, supaya mesej yang daripada pengarah dapat disampaikan kepada semua guru-guru dan semua tuan-tuan yang ada dalam dewan ini. Kalau kita melihat peranan kita khususnya dalam pendidikan ini, kita tahu bahawa pendidikan adalah merupakan satu perkara yang sangat penting dan merupakan asas atau nadi kepada pembangunan negara. Kita boleh melihat kemajuan negara, dia berkait rapat dengan perkembangan kemajuan dalam bidang pendidikan. Sama ada kita boleh tengok di negara-negara yang terdekat dengan kita, jiran kita dan sebagainya, kemajuan negara itu ada kaitan rapat dengan perkembangan kemajuan dalam bidang pendidikan. Dan itu juga di negara kita sudah pastilah pendidikan adalah merupakan nadi kepada pembangunan negara kita, dan perubahan-perubahan atau transformasi yang berlaku adalah untuk memajukan negara, sehinggalah kita tengok di sini rakyat kita, pelajar yang kita lahirkan mampu bersaing di peringkat tinggi, di peringkat antarabangsa. Kalau kita tengok sehingga hari ini, bahkan pelajar-pelajar daripada SABK, SMKA dan sebagainya mampu melonjak, menempa nama di peringkat antarabangsa dalam pelbagai pertandingan, sama ada yang melibatkan hal ehwal agama, aktiviti keagamaan, bahkan aktiviti yang melibatkan STEM, sains, teknologi dan sebagainya. Ini semua adalah hasil yang diperolehi daripada peranan yang dimainkan oleh guru-guru atau kita semua yang ada di dewan ini. Dengan peranan guru ini, sudah pastilah pendidikan negara kita telah melonjak ke arah yang lebih hebat, ke peringkat antarabangsa. Dan kita yakin guru-guru yang ada di negara kita pada hari ini, khususnya guru-guru yang berada di hadapan saya pada hari ini, memiliki wawasan yang jelas, memiliki wawasan yang unggul untuk bersama-sama terlibat dalam transformasi pendidikan dalam pelbagai aspek. Sudah pastilah guru memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan dan kemenjadian murid di sekolah. Perkara utama yang menjadi fokus kepada guru, selain daripada mengejar peperiksaan, yang isu menjadi utama ialah isu untuk mendapat markah terbaik dalam peperiksaan. Perkara utama juga ialah berkaitan dengan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Yang ini yang juga perlu diberi perhatian selain daripada mengejar kepada peperiksaan. KPM baru-baru ini, Menteri YBMK, Menteri Kanan Pendidikan juga telah mengumumkan peperiksaan UPSR, ET3 telah dimasukkan, dengan harapan pemasuhan kedua-dua peperiksaan ini akan memberi ruang yang lebih luas kepada guru untuk menumpukan proses pengajaran dan juga usaha untuk kemenjadian murid. Guru tidak lagi tertekan dalam usaha untuk latih tubi untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan sama juga dengan saya, melalui zaman-zaman peperiksaan, macam mana kita menghadapi peperiksaan. Kalau kita semua selalu berada dalam majlis menteri, dia akan sebut ayat yang biasa kita dengar. Dia sebut contoh UPSR. Sebelum UPSR dimasukkan,
pihak YPMK telah berpusing, maksudnya telah melaksanakan 5 urus di seluruh negara untuk mendapat pandangan daripada stakeholder yang ada, sama ada daripada ibu bapa, guru dan sebagainya. Bahkan murid sendiri pun disoal, ditanya, dan ada murid yang menjawab mereka sangat suka tak ada periksa UPSR. Dia kata dia tak tertekan. Bahkan ada yang kalau UPSR ada daripada darjah 1 dah pergi, ada parent dah berusaha untuk menyediakan tuition dan sebagainya. Dan sebenarnya Menteri menyebutkan UPSR terlalu mudah untuk murid itu diukur dari segi peperiksaan. Kita pun nampak, kita pun tengok kawan-kawan kita masa UPSR naklah cemerlang kan, macam kita. Tetapi akhir-akhirnya mereka cemerlang lebih daripada kita. So maknanya proses pendidikan itu, kematangan itu dia berpanjangan. Kita tak perlu, kalau Menteri YPMK sebut, kita tak perlu hukum terlalu awal dengan peperiksaan di peringkat sekolah rendah. Itu hasrat yang disebutkan. Dan itulah kita tengok, walaupun ada di kalangan kita berpandangan macam-macam, tetapi kementerian telah membuat keputusan. Kedua-dua peperiksaan itu, walaupun sebenarnya hakikatnya bukan peperiksaan. Peperiksaan yang sebenarnya ialah SPM. Dia pun tak sebut periksa, ujian kan, ujian penilaian sekolah rendah. Betul penilaian tingkatan 3, PD3 kan, dia pun tak nama peperiksaan pun. Itu adalah penilaian. Kita sebagai warga Kementerian Pendidikan sudah pastilah kita menyedari dan memahami tentang visi dan misi Kementerian Pendidikan pada hari ini. Merujuk kepada visi di sini ialah sudah pastilah Kementerian Pendidikan berusaha untuk menjadikan pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Perkara ini dah banyak kali disentuh. Bagaimana kita nak melahirkan pendidikan yang berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Kualiti adalah satu perkara yang sangat penting dalam semua perkara. Dalam aspek pendidikan berkualiti, dia melibatkan semua aspek. Yang berada di hadapan saya ialah guru berkualiti. Kita sendiri boleh membuat penilaian, mengukur tahap kualiti yang kita ada sebagai seorang guru. Kita nak menggunakan neraca mana untuk mengukur kita sebagai seorang guru berkualiti. Itu visi KPM. Yang misi kita lah, sudah pastilah kita nak menjadi warga negara yang berkualiti, yang mendidik murid dan seterusnya akan menghasilkan warga negara yang kualiti dan menjadikan negara yang sejahtera. Kualiti adalah satu perkara yang sangat penting dalam semua perkara. Kualiti kita dalam menguruskan pengajaran, dalam menguruskan peperiksaan, dalam menguruskan hawal murid, aspek pentadbiran dan sebagainya. Dengan usaha-usaha yang kita ada, dengan khusus, dengan bengkel, dengan istilah sebagai pendidikan sepanjang hayat, PSH. Kalau Islam ada, kalau yang Islam disebut sebagai pendidikan Islam sepanjang hayat. So maknanya pendidikan itu bukan terhenti di satu-satu peringkat, bahkan dia merentah sehingga meninggal dunia. Sebab itulah diperkenalkan pendidikan sepanjang hayat. Dan KPM juga punya misi yang jelas, iaitu untuk melestarikan pendidikan yang berkualiti, saya sebutkan tadi, untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Potensi individu di sini sudah pastilah kita nak membangunkan potensi klien kita kat sekolah, murid-murid kita di sekolah. Kita nak cungkil bakat mereka untuk memenuhi aspirasi negara, untuk memenuhi keperluan guna tenaga negara. Sebab kita sedar bahawa murid kita mempunyai bakat atau kemahiran yang berbeza di antara satu sama lain. Walaupun dalam kelas ada 40 orang, dia tak sama. So tugas kita lah sebagai seorang guru untuk membangunkan potensi individu. Sebab itulah hasil daripada
usaha kita bangunkan, lahirkan pelajar yang cemerlang dari segi tilawah, dari segi hafazan, syarahan nasib dan sebagainya. Itu semua potensi bakat yang kita bangunkan. Dia bukan terjadi dengan sendiri. Dia melalui proses. Walaupun berbakat, tetapi kalau bakat tak diasah, dia bakat tenggelam. Bakat apa kata? Tenggelam bakatnya. Okey, itu secara asas. Maksudnya di sini ialah bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa untuk membangunkan potensi anak kita. Tetapi dalam konteks kementerian di sini ialah bagaimana kita membangunkan individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sudah pastilah semua apa yang kita buat dalam bidang pendidikan, dia akan kembali kepada falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan. Semua yang kementerian buat, sama ada daripada bahagian mana sekalipun, bahagian kurikulum ke ataupun bahagian lain, dalam aspek pendidikan kita ada satu falsafah pendidikan kebangsaan yang mempunyai trust, yang mempunyai hasrat yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di papan layar. Yang pertama ialah saya dah sebutkan tadi, pendidikan adalah satu usaha yang berterusan. Dia pendidikan adalah satu usaha yang berterusan, walaupun secara formal mungkin sampai tingkatan 5, tetapi dia berterusan di peringkat yang lebih tinggi, ruang-ruang terbuka luas untuk menyambung pengajian, sama ada dalam bidang kemahiran atau bidang akademik yang biasa yang kita selalu sebut. Mana usaha pendidikan ini secara berterusan. Dan kalau timbul di sini juga ialah timbul persoalan. Kurikulum yang dibina, ada pertanyaan kenapa kurikulum dibina terlalu sedikit ataupun disebut sebagai tak cukup hal ehwal Islam, tak cukup agama. Kita kena menyedari bahawa kurikulum yang dibina adalah sesuai untuk tahap umur waktu semasa. Mana bagi murid tingkatan 5, itulah kurikulum yang difikirkan setelah melalui proses pembinaan kurikulum sesuai untuk murid itu. Bukan melalui tingkatan 5 tapi kita nak sama taraf dengan musti contohnya. So sebab itulah dalam falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan adalah usaha berterusan. Dia bukan terhenti setakat tingkatan 5, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Dia kena teruskan. Mana kita juga kena menyebarkan kepada pelajar, bukan sekadar selesai pendidikan Islam tingkatan 5 maka selesailah menuntut ilmu agama. Sama juga ilmu-ilmu yang lain adalah satu usaha yang secara berterusan, holistik dibuat oleh pihak kementerian bersama dengan juga pusat-pusat pendidikan yang ada di seluruh negara. Kemudian yang seterusnya ialah perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Ini jelas lah, maknanya kita potensi pelajar kita kena seimbangkan secara menyeluruh. Bukan satu bidang dia menguasai tapi bidang yang lain tak seimbang dan sebagainya. Dan yang seterusnya ialah berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam falsafah pendidikan juga memberi penekanan kepada kepercayaan kepada Tuhan, selaras juga dengan rukun negara. Ada tak rukun negara kan kepercayaan kepada Tuhan? Ada ke tak ada? Ada? Macam tak ada je? Ada, alhamdulillah ada. Kalau tak ada kena pergi sekolah balik lah, buka buku. Kat belakang buku tulis itu ada rukun negara. Okey, maknanya kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah pendidikan negara juga menyedari tentang pentingnya kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang sudah pasti dia akan melahirkan warga negara, akan melahirkan pelajar yang hebat. Pelajar yang menyedari peraturan, yang mematuhi segala peraturan, sama ada peraturan itu penguasanya nampak atau penguasa tak nampak. Sebab dia yakin bahawa ada dosa dan pahala, ada balasan terhadap kelakuan baik dan jahat. Ini perkara yang kita kena tanamkan kepada murid kita supaya mereka menyedari bahawa walaupun cikgu tak ada, walaupun ibu bapa tak ada, tetapi catatan malaikat pembalasan baik dan jahat tetap ada terhadap apa yang mereka lakukan. Okey, yang tadi memperkembangkan potensi individu saya sebutkan tadi, insan yang seimbang dan harmoni pun saya sebutkan tadi. Dan
Berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan, sudah pastilah falsafah ini mempunyai tujuan dan hasrat yang tersendiri yang saya secara asas saya sebutkan tadi, untuk melahirkan pelajar atau murid yang berilmu pengetahuan. Itulah yang kita berikan berbagai subjek yang ada, tujuannya untuk memberi ilmu pengetahuan. Sama ada subjek itu berbentuk keagamaan ataupun subjek yang kita kata akademik, walaupun pada asalnya ia juga menuju kepada perkara-perkara yang baik jika diuruskan dengan sempurna. Kemudian juga berkait untuk aspek keterampilan dan akhlak mulia. Akhlak mulia ini juga menjadi perkara yang sangat penting. Mungkin dia boleh dapat cemerlang, tetapi dari segi akhlak tak secemerlang dalam peperiksaan. Walaupun dalam tujuan pasal pendidikan dia nak sama, dia nak cemerlang dan nak melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, pelajar yang bertanggungjawab, berupaya menikmati kesejahteraan diri, dapat memberi sumbangan sebagai warga negara. Semua aspek-aspek ini kita semua dah melalui. Kita dah pernah belajar disebut semasa belajar mengambil diploma pendidikan ataupun CJ perguruan dan sebagainya. Kita dah faham apa sebenarnya hasrat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dan hasrat-hasrat ini diguna pakai dalam pelaksanaan, dalam penggubalan, dalam pelaksanaan segala aktiviti. Kalau di peringkat saya khususnya berkaitan dengan penggubalan kurikulum. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahagian pendidikan Islam menguruskan 17 subjek mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan Islam dalam bahasa Arab. Kalau sebelum ini kita berada di bahagian pembangunan kurikulum, sekarang urusan pendidikan Islam bahasa Arab 100% berada di bahagian pendidikan Islam. 17 mata pelajaran diuruskan di bahagian pendidikan Islam berkaitan dengan kurikulumnya, pemesanannya, pelaksanaan, operasi dan sebagainya. Betul tak Ustaz Kamil 17 Ustaz Kamil? Betul? Ustaz Kamil lagi pakar. Ustaz Kamil orang Kedah ni. Kalau tak kenal dia memang payah lah. Kena kenal Ustaz Kamil. Dia Abang Long juga lah. Abang Long kawasan. Hebat. Nanti petang nanti dia akan bentangkan kehebatan Ustaz Kamil dalam membentangkan kurikulum bersepadu semakan nanti. Jangan ke mana-mana, tunggu Ustaz Kamil. Kalau nak bentang bahasa Kedah pun dia tak ada masalah. Memang dia orang Kedah sejati. Okey, kita terus kepada yang seterusnya. Apa yang dibuat, aktiviti sama ada kepada murid, kepada guru dan sebagainya, dia merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. Kalau yang buku tebal tu, pernah nampak kan? Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015, kita berusaha untuk melahirkan, nak tengok melahirkan pelajar tu. Kalau tengok aspirasi pendidikan itu, aspirasi sistem pendidikan yang pertama berkaitan dengan akses, kualiti, equity, perpaduan, kecekapan. Yang ini aspirasi sistem pendidikan kita, selaras juga dengan falsafah pendidikan tadi. Apa yang kita nak daripada sistem pendidikan kita. Mana tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustaz sekalian, kita sekarang berada dalam sistem pendidikan. Sama ada di peringkat rendah, menengah, sehinggalah peringkat tinggi. Kita adalah melengkapkan sistem itu. Mana kita perlu memastikan hasrat, aspirasi itu tercapai melalui bidang tugas kita yang sesuai. Di sekolah ada tanggungjawab tertentu, di JPN pun sama ada tanggungjawab tertentu, di kementerian pun sama ada tanggungjawab tertentu, adalah untuk melahirkan, menyempurnakan aspirasi sistem pendidikan yang saya sebutkan tadi. Seterusnya, setiap kanak-kanak akan mempunyai, kalau kita tengok dalam slide yang seterusnya itu, dia ada hasrat macam mana kanak-kanak yang nak dilahirkan dalam sistem pendidikan ini. Sudah pasti yang pertama dalam
Pelan pembangunan ini nak melahirkan pelajar yang ada kemahiran berfikir. Itulah dalam kurikulum kita sebut KEBAN. Kemahiran berfikir araf tinggi. Araf rendah dah ada, araf tinggi. Nak melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran berfikir, berpengetahuan, kemahiran kepimpinan, profesional dui bahasa, etika, kerohanian, identiti nasional. Semua ni berkait rapat dengan, selaras dengan saya sebutkan tadi, dengan falsafah pendidikan tadi. Maknanya Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2015. Okey, untuk membina pelan ini memang semua pihak terlibat. Untuk menghasilkan bukan dalam masa setahun dihasilkan, mengambil masa yang panjang, dan laporan-laporan berkaitan dengan pelaksanaan apa yang dicadangkan dalam pelan ini dibentangkan dari semasa ke semasa. Okay. Seterusnya berkaitan dengan inisiatif baru Kementerian Pendidikan. Mungkin kita pun dah dengar dan dah tahu, saya ulang sekali lagi supaya lebih tahu. Yang pertama ialah berkaitan dengan inisiatif yang baru berkaitan dalam pengambilan murid ke sekolah khusus melalui satu sistem penilaian, sistem iaitu penilaian kemasukan kepada sekolah khusus, penilaian kemasukan sekolah khusus PKSK. Maksudnya sekolah khusus itu merujuk kepada sekolah SBP, SMKA dan juga KW. Betul Syed ya? Syed memang pakar bahagian kemasukan PKSK. Sebab saya bawa depan saya ni semua pakar. Saya pakai cakap je. Dalam sistem ini, satu negara pelajar boleh mohon mengambil ujian untuk masuk ke sekolah khusus, diselaraskan di peringkat bahagian di kementerian, di PPI khususnya kalau yang melibatkan SMKA. Kalau SBP, SBP lah. Dengan proses ini, pihak PPI dapat mengenal pasti kekosongan permintaan pelajar khusus tingkatan 1 di mana-mana negeri. Kita tahu negeri mana kosong untuk tingkatan 1. So boleh gerak, boleh tawarkan pelajar interstate. Pelajar daripada wilayah persekutuan boleh pergi ke Perak contohnya, boleh pergi ke Selangor. Bahkan pelajar dengan 1 di wilayah atau Selangor, kita hantar ke Melaka sebab Melaka ada kosong. Sebab kita tahu di mana kosong. Kalau sebelum ni diuruskan oleh JPN kan, Alhamdulillah. Okey, itu secara lokal, negeri masing-masing kita tak tahu. Sekarang kita tahu kat mana kosong. So peratusan pelajar, pengisian pelajar kita dapat kawal. Mungkin sekolah popular penuh, tetapi sekolah dekat, contohnya Bali, contoh bukan nak kata Bali tak penuh. Kita contoh negeri lain kan, nanti orang Bali tak puas hati kau Syed tak. Contoh Bali, contohlah sekolah dekat Slim River di Perak contoh, kosong. Tapi orang Perak tak nak lah. So kita nak penuhkan kat satu tu, kita bawa negeri lain. Itulah melalui sistem penilaian kemasukan sekolah khusus PKSK. So BPI tahu dekat negeri mana masih ada kosong lagi. So kalau minta bukan penuh, tak boleh buat apa lah. Nak pergi SMKA Kedah juga, lain tak nak, walaupun dah penuh, memang tak dapat lah. Minta lah sekolah yang kosong, tapi syaratnya lepaslah ujian kemasukan sekolah khusus tu, baru boleh masuk. Maknanya SMKA yang ada, pelajar masuk tingkat 1 atau tingkat 4 adalah melalui proses yang sama di PKSK. Sama nak masuk KW, nak masuk SBP, itu tidak angkat sebagai sekolah khusus. Okey, seterusnya ialah seperti mana yang telah diumumkan oleh pihak YBMK, pengambilan lebih daripada 18,000 guru secara one off. Ramai kan, mungkin ada anak-anak kita telah dilantik sebagai guru untuk mengisi kekosongan pejawatan sebanyak 18,000 dalam proses pengisian. Dan aspek pertukaran guru, mungkin ada guru nak tukar. Kalau dulu setahun 2 kali berisi orang, betul? Sekarang sepanjang masa berisi.
Betul? Betul. Saya kena cakap, kena tanya orang depan saya ni, dia pakar bab guru. Saya jaga kurikulum, menguruskan kurikulum 17 subjek itu. Maknanya itu perubahan-perubahan inisiatif baru yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Dan yang keempat inilah yang menjadi fokus pada simposium pada hari ini, iaitu menandatangani MOA stamp dengan Universiti Al-Azhar yang telah dilaksanakan pada bulan Jun itu, yang akan memberi kesan yang besar perubahan kepada kurikulum. Nanti Ustaz kami akan terangkan nanti, dan juga Ustaz Sarifuddin nanti. Kalau saya terang, dia tak ada modal. Saya boleh terang semua sampai Z tu. Nanti yang petang nanti dia bercakap, Ustaz kena sebut. Saya nak simpan modal tu. Okey, maksud di sini ialah hasil daripada, tapi tak puas hati dengan sebut juga. Hasil daripada MOA itu, tuan-tuan dan puan-puan, kurikulum bersepadu dini 2023 kita akan kenali sebagai kurikulum bersepadu dini semakan, menggunakan nama subjek yang sama. Kalau dulu mengajar Usuluddin lah ke depan, dia tak jadi usul fiqh, sama aja. Tetapi saya sebutkan, kami tak sebut lagi. Boleh dapat dengan izin. Tetapi perubahan konten, kandungan dalam buku itu, dalam DSKP itu akan berubah kepada kurikulum Ma'had Rumus. Jangan terkejut, jangan risau. Kita di kurikulum dalam mengubah dalam rangka DSKP, kita panggil cikgu-cikgu, kita duduk sama, kita buat yang terbaik, yang sekolah boleh buat, guru boleh buat, pelajar boleh faham. Jangan takut, nanti Ustaz Kamil terang. Saya rasa setakat itu cukup lah. Nanti habis modal Ustaz Kamil. Kemudian pemberkasan PBS. Yang ni lembaga, saya rasa roadshow dah selesai untuk penilaian berasaskan sekolah, PBS dan juga PBD yang ada formatif-sumatif tu kan, dah jelas kan, hasil daripada tak ada periksa tu PBS ke PBD. Okey, yang seterusnya, hari ni kita cerita anak-anak pula. Kita cerita kawan-kawan kita, berapa ramai kawan-kawan kita sama dengan kita. Data institusi pendidikan dekat Malaysia hari ini, kita ada 10,227 buah sekolah. Okey, rendah dan menengah lah. Sekolah menengah kita ada 2,451 buah di seluruh negara. Sekolah rendah ada 7,776. Tetapi fokus kita hari ini ialah SMK kita ada 61 buah, SABK menengah ada 186, SABK rendah ada 43. Jumlah guru seluruh negara, semua jenis sekolah kita ada 417,735 orang. Kawan-kawan kita yang sama dengan kita, sejawatan dengan kita, ada 400,000 lebih, hampir setengah juta lah. Sama ada dekat rendah atau menengah. Di SMKA ada 4,250 orang guru. Di SABK menengah ada 7,657, SABK rendah ada 1,559. Okay, ini data adalah sehingga 2 Ogos 2022, baru sebulan lepas. Lebih kurang lah. Murid di seluruh sekolah Kementerian Pendidikan kita ada 5 juta lebih. 5 juta lebih murid di seluruh, termasuk murid SMKA 42,609 orang, SABK menengah 67,339 dan SABK rendah 13,856. Ini data yang kita kena maklum lah, kita berada di mana. Walaupun kita sikit, tapi kita berada di bagi SMKA, SABK, SMKA kita tahulah macam mana, dan juga SABK. Okey, yang seterusnya, yang ni hala tuju. Walaupun dah disebut berkali-kali sebagai guru di SMKA dan di SABK,
Dan hari ini kita ramai daripada SABK. Kita ada hala tuju yang jelas. Hala tuju SMKA, hala tuju SABK. Dalam hala tuju ini, sudah pastilah SMKA adalah untuk melahirkan murid dalam bidang profesional teknokrat yang mempunyai pegangan agama yang kukuh, mutadayyin. Maknanya kita nak lahirkan golongan yang profesional, teknokrat yang mempunyai pegangan agama yang kukuh. Contohnya, kita lahirkan doktor, kita lahirkan engineer, kita lahirkan juru runding, kita lahirkan town planner, perancang bandar, dan segala-gala yang kita lahirkan itu di SMKA. Kita nak mereka ini tetap teguh, kukuh pegangan agamanya. Itu hasrat SMKA. Untuk SABK, yang tuan-tuan dan puan-puan yang mengajar sekarang daripada SABK, sebenarnya untuk apa kita fokus atau hala tuju SABK? Adalah untuk melahirkan ulama dan cendekiawan Islam yang berketerampilan. So di sinilah lahirnya ulama. Sebab itulah kurikulum diguna pakai, direka bentuk, digubal adalah untuk melahirkan ulama. Kita ada kurikulum bersepadu dini, kita ada kurikulum bersepadu tahfiz, kita ada syahadah mulia dan sebagainya, adalah untuk melahirkan ulama yang berketerampilan. So tuan-tuan dan puan-puan lah mereka bentuk ulama. Kena sedar ya, terlupa nanti. Ingat bahawa SABK memang visinya, hala tujunya adalah untuk melahirkan ulama dan cendekiawan Islam yang berketerampilan, yang hebat. Boleh jadi pakar rujuk, boleh jadi penasihat syariah, dan segala-galanya yang hebat. Sebagai ulama yang kontemporari, dia menguasai segala bidang ilmu. Balik kepada kurikulum balik. Berkaitan dengan, saya dah sebut di awal ucapan saya tadi, berkaitan dengan kurikulum dini. Sebelum ini kita selalu dengar sebut kurikulum Azhari. Betul ya? Mungkin sebahagian negeri sebut kurikulum Azhari, ada juga sebut kurikulum negeri, penjabatan agama dan sebagainya. Sejarahnya panjang. Sebelum dijadikan kurikulum kebangsaan atau akhirnya dinamakan sebagai kurikulum bersepadu dini. Untuk dijadikan kurikulum kebangsaan ini sejarahnya panjang. Ustaz kami tahu, dalam poket dia sejarah panjang kita. Sebelum ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ada di SABK melalui proses sebelum jadi SABK macam mana kurikulum dia, dan selepas SABK dan selepas diperkenalkan kurikulum bersepadu dini macam mana. Sebelum ini di SABK sendiri pun, sebelum dijadikan kurikulum kebangsaan, dia berbeza-beza di antara negeri. Walaupun di SABK, mungkin di Kelantan, di Selangor, di Kedah sendiri, di SABK tak sama sebab mereka menggunakan kurikulum Azhari negeri masing-masing. Menjadi hakikat ini, saya Kementerian Pendidikan khususnya melalui bahagian pendidikan Islam telah melaksanakan seminar dan menghasilkan resolusi untuk mewujudkan kurikulum bersepadu ini ataupun kurikulum kebangsaan. Pentingnya kurikulum kebangsaan ini ialah untuk membolehkan pihak kementerian membekalkan guru, membekalkan segala kemudahan seperti kurikulum yang lain. Kalau tak jadi kurikulum kebangsaan, kurikulum dini itu pihak kementerian tak boleh bekalkan guru. Bahkan buku teks pun tak dibekalkan, latihan guru pun tak ada. Tetapi bila dah jadi kurikulum kebangsaan, dia setara dengan kurikulum kebangsaan yang lain. KBD sama je dengan KSSM. Penilaian, kedudukan, kemudahan dan segala-gala. Bahkan kalau masa dini, masa sebelum jadi kurikulum kebangsaan, tak ada BCG. Tetapi dengan jadi kurikulum kebangsaan, semua kemudahan ada.
Saya nak sebut secara ringkas punca kuasa ataupun kelulusan dalam pelaksanaan mewujudkan kurikulum dini ini melalui proses yang panjang sehinggalah mula dilaksanakan pada tahun 2015 di SABK. Pertama, sudah pastilah perlu mendapat kelulusan daripada Jawatan Kuasa Kurikulum Pusat KPM. Ini dari cerita tahun 2012. Bayangkan, ini cerita 2012 untuk dapat kelulusan, untuk membolehkan kurikulum ini yang dah diubah, diiktiraf sebagai kurikulum kebangsaan yang ada pada hari ini. Prosesnya bermula sebelum 2012. Kemudian perlu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perancangan Pendidikan. Kena bawakan syarat itu. Disebabkan hal ehwal Islam juga berkaitan dengan Islam, kena juga mendapat persetujuan juga daripada Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam MKI. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam MKI juga telah memberi persetujuan. Dan untuk makluman, MKI ini atau Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ini difungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kemudian juga telah mendapat kenan Majlis Raja-Raja dalam persidangan pada 27 Februari 2013, dan akhirnya rasminya KBD mula dilaksanakan di SABK pada tahun 2015. Okey, mula 2015, sekarang 2022. Berapa tahun dah perjalanan kurikulum KBD itu? Berapa tahun? Buka kalkulator lah. Dengan perjalanan itu berkait juga dengan pemeriksaan stamp. So, pihak kementerian melaksanakan transformasi dini pada hari ini selaras dengan pelaksanaan perjanjian persefahaman kebudayaan. Hasil daripada perjanjian disebutkan tadi yang dilaksanakan ditandatangani pada bulan Jun lepas, maka pihak dalam perjanjian itu menetapkan bahawa pelaksanaan kurikulum BUS perlu dilaksanakan selama 3 tahun, iaitu menggunakan kurikulum atau buku untuk saf awal, saf sani dan saf salis. Maknanya KBD tahun depan akan menggunakan yang baru, semakan. Tingkatan 4 akan menggunakan buku safus awal, tingkatan 5 safus salis, sani, dan tingkatan 6 untuk stam akan menggunakan safus salis. Detail nanti tanya Ustaz Kamil, jangan tanya saya, sebab saya tak ada Q&A. Kalau ada soalan, tunggu pembentangan petang nanti. Ustaz Kamil akan jawab dengan pantas dan tepat. Sebab Ustaz Kamil salah seorang pengawal penggubal kurikulum untuk subjek-subjek apa Ustaz Kamil? Tak apa, nanti tanya petang nanti. Okey. Kemudian sudah pastilah kita akan menggunakan buku teks yang saya sebutkan tadi, Al-Azhar, BUS. Dan yang ketiga ialah di bahagian pendidikan Islam, khususnya sektor pendidikan Islam, sedang menggubal, menyediakan di SKP KBD semakan untuk 5 mata pelajaran sekarang yang ada di tingkatan 4, tingkatan 5 dan tingkatan 6. Sekarang kita sedang bertukar rumus, bersiap sedia untuk tingkatan 4, dan insya-Allah dalam bulan Oktober, November kita akan adakan penyebaran dan penataran KBD semakan. Jangan risau. Pegawai subjek akan bentang setiap subjek 5 mata pelajaran, tapi dalam tu banyak lagi. Ustaz kami akan sebut nanti. Kemudian hasil daripada MOA juga, kita perlu melaksanakan ujian kompetensi bahasa Arab secara online kepada guru untuk melihat tahap penguasaan guru yang mengajar KBD. Nanti akan ada yang akan dipilih untuk menghadiri ujian online dan akan diberikan latihan berdasarkan tahap penguasaan bahasa Arab itu.
Maknanya, dan insyaAllah kita sedang berusaha. Kita bawa Tok Syekh Azhar datang sini ajar kat kita dalam sebulan nanti. Maksudnya tempoh latihan itu, kalau tak ada perubahan, sebulan insyaAllah akan melalui proses. Guru akan diberikan latihan berdasarkan mustawa yang mereka masuk dalam ujian online bahasa Arab. Maknanya ada kelompok-kelompok lah, ada standard. Kalau dulu panggil band tu, ikut band lah. Tapi band 10 tak ada. Nanti adalah nanti, insyaAllah. Dah diluluskan pun, tunggu nak jalan je. Okey, kamu juga saya sebutkan tadi yang nombor 5 tu, latihan kemahiran bahasa Arab kepada guru yang dikendalikan oleh pensyarah dan Azhar. Saya sebutkan tadi. Kita akan bawa mereka datang ke sini untuk mengajar, untuk memperkayakan guru-guru yang dah ada, yang dah pandai, dah tak pandai, untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam mengajar kurikulum berkaitan dengan guru. Macam panjang lagi kan? Sampai ke apa? Okey, yang ni saya tak perlu sebut lah. Saya akan bagi dekat Ustaz Kamil. Kalau kita tengok dalam mata pelajaran diri sedia ada sekarang, ada 5. Ada usuluddin, ada syariah. Dan bidang sedia ada. Dalam usuluddin sekarang, bidang sedia ada tauhid, tafsir, hadis, sirah, tarikh Islam dan akhlak wal tasawuf. Nanti detail nanti saya tak nak baca bagi Ustaz Kamil. Ini satu slide Ustaz Kamil. Kalau saya baca semua, Ustaz Kamil tak boleh baca nanti. Okey, sama juga syariah. Okey. Kemudian al-lughah Arabiyyah al-mu'assirah, manhaj ulum Islamiyah, adab wal balaghah. 5 subjek. Walaupun MOA 5 subjek ni kekal. Kita tak gunakan nama subjek yang baru. Cuma akan berlaku perubahan dari segi kandungan dia. Boleh tengok ya. Tuan-tuan nampak ya. Untuk saya sebut satu je. Usuluddin sedia ada. Mata pelajaran kandungan KBD sedia ada. Nombor 1 ya. Dalam subjek usuluddin ada tauhid, tafsir, hadis, sirah dan akhlak. Tetapi dalam tingkatan 4 akan datang tahun 2023. Nampak lagi kan? Tingkatan 4 2023 bila bermula? Mac. Okey, Mac 2023 Usuluddin KBD saya makan. Inilah subjek dia ada. Tauhid, tafsir, hifzul Quran. Detail nanti tunggu dekat penataran ataupun Ustaz Kamil. Saya sebut satu je. Nanti modal Ustaz Kamil habis. Okey, boleh nampak, boleh jelas. Jangan pening-pening, jangan takut. Perubahan ini adalah untuk memenuhi kehendak MOA yang telah kita tandatangani dengan pihak Universiti Azhar. Boleh jelas? Detail tentang nanti Ustaz kami akan lebih detail lagi bersama dengan Ustaz Sanuddin nanti. Dan lebih detail nanti bila berlaku penyebaran dan penataran, kita akan tengok satu-satu di SKP itu macam mana nak buat pengajaran dan sebagainya. Cuma saya nak sebutkan di sini, tak kira subjek mana sekalipun, guru mesti pegang di SKP, bukan pegang buku teks ya. Pihak kurikulum dalam pengesanan dan pemantauan operasi dan pelaksanaan keboleh laksanaan kurikulum, kita jumpa banyak, ramai guru tak pegang di SKP, dia pegang buku teks. So kena jelas. Sebab itulah kena clear, kena faham betul-betul di SKP. Guru kena pegang di SKP, bukan pegang buku teks, bukan muka surat ke muka surat. Dia kena tengok di SKP. Kalau untuk buus ini, kalau nak belajar kulit ke kulit,
pace, tuan-tuan tahulah yang mengajar KBB kena pegang di SKP. Sebab di SKP jugalah yang akan digunakan pakai oleh pihak lembaga peperiksaan untuk buat soalan berdasarkan objektif mata pelajaran. Soalan-soalan yang dikeluarkan oleh lembaga ni berdasarkan kepada objektif mata pelajaran yang kita buat. Okay? So yang lain-lain tu samalah, akan ada berlaku perubahan untuk kandungan dalam subjek yang sama. Nama subjek sama, mungkin akan berlaku perubahan dalam bidang dalam subjek tersebut, seperti disebutkan tadi dalam usuluddin dan sebagainya. Kita tengoklah yang lain-lain tu, nanti detail nanti Ustaz Kamil akan sebut nanti satu persatu, supaya kita boleh jelas dan supaya kita tidak terkeliru dengan, mungkin kita dah dengar rumus macam-macam persepsi yang ada tentang perubahan-perubahan yang berlaku. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan adalah antara golongan yang terawal mendapat pendedahan asas berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum dini siang makan. Dan bagi guru yang mengajar di tempat nanti, seperti mana disebutkan, kita akan melaksanakan penyebaran dan penataran kurikulum ini. So semua yang terlibat akan berpeluang untuk memahami di SKP dan dapat melaksanakan dengan baik. Dan kita menyedari bahawa dalam SPM sebahagian subjek KBB pencapaiannya setara dengan subjek apa ya? Kalau buat kajian, kelompokkan pencapaian GP tu, grade mata pelajaran, keputusan SPM sebahagiannya berada setara dengan ACME, matematik tambahan, kimia dan sebagainya. Ada subjek KBB setara dulu. Tuan-tuan dan puan-puan nanti ada sebut tadi kan? Sungai dah sebut tadi. Sungai tak sebut kan? Sebut. Kalau tak sebut, kena buat panggil sekali lagi untuk sebut. Kelompokkan dia di subjek bahasa Arab ke usuluddin setara dengan siapa? Sebab ada pencapaian sampai 4 lebih, 5 lebih grade mata pelajaran. Kalau 5 lebih tu banyaknya C dan D lah. Kita dah kelompokkan semalam hampir sama dengan subjek-subjek matematik tambahan, kimia dan sebagainya. Mungkin detail nanti saya tak sentuh lah, cuma tengok balik. Bisa soal lebih detail dengan pencapaian. Okey, ini makluman asas yang tuan-tuan dah maklum berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di peringkat menengah, lepas menengah. Kita ada STAM. STAM ada 10 mata pelajaran. Inilah peksanya. Dan aliran agama juga kita ada 4 subjek. Yang tak ambil STAM itu dia ambil STP. Kita ada bahasa Arab, syariah, Udin dan tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran pun ada dari peringkat STPM yang kita, pelajar-pelajar kita yang semua di peringkat menengah dah ada di peringkat menengah atas. Ini antara yang ruang bagi pelajar-pelajar selain daripada aliran biasa yang juga dimasuki oleh pelajar-pelajar lepasan SPM di sekolah agama. Okey. Yang ni laluan pakej KBB. Ini kita nak bagi faham. Walaupun memang dah faham pun. Maknanya lepasan KBB mempunyai ruang yang luas untuk memasuki beberapa tempat. Sama ada mereka tu daripada dini STEM, dini sastra dan juga dini tulis. Semua aliran ini sama ada dini STEM, sastra dan juga dini tulis di peringkat menengah atas, mereka akan menduduki SPM. Dan selepas SPM itu ruangnya luas terbuka. Sama ada untuk menyambung tingkatan 6, matrikulasi, asasi, diploma, sijil, termasuklah juga untuk jadi guru tu, pelajar cemerlang, PISMP dan sebagainya. Dan juga boleh mengambil tingkatan 6
untuk STPM ataupun STAM, dan seterusnya menyambung pengajian di peringkat universiti tempatan atau luar negara. Bagi yang STAM khususnya boleh pergi ke Azhar dan juga boleh ke tempatan. Sebenarnya pelajar-pelajar yang menduduki STAM, mereka lebih beruntung berbanding dengan pelajar STPM. Betul ke tak? 5 setahun kan? Betul? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan nampak ruang dan peluang laluan untuk package TPD terbuka luas, boleh ke semua kawasan, bergantung kepada bidang di peringkat menengah atas, sama ada dini STEM, dini sastra atau dini tulis. Maknanya daripada lepasan ini pun boleh juga untuk ke bidang-bidang disebutkan tadi. Okey. Ini berkaitan dengan imtihan tahdid mustawa. Saya tak nak sebut detail berkaitan dengan perkara ini. Cuma saya nak sebutkan di sini bahawa sejak beberapa tahun lepas, lama dah, mungkin 6 tahun lepas ke, saya lupa tahun berapa bermula. Sebelum itu dikenali sebagai imtihan qabul. Betul? Bagi lepasan STAM yang nak ke Azhar, mesti melalui ujian bahasa. Bagi yang lepas, bagi yang memenuhi standard yang Azhar lepas tetapkan, mereka boleh terus masuk ke tahun 1, ataupun kena masuk markah luar pada masa yang sama, boleh masuk tahun 1, ataupun yang paling bawah tak layak masuk tahun 1, masuk sesi akan datang. Okey, dalam pengalaman saya yang lepas-lepas bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri, mungkin ada wakil Jabatan Agama Negeri ada ya, mungkin sebahagian telah bersama dengan saya. Kita maklum tak ramai yang dapat lepas 100%. Mungkin dengan jari pun tak cukup. Bukan tak cukup, kurang pelajarnya. Yang dapat keputusan exempted, dikecualikan menghadiri kelas bahasa, tak ramai. So itulah menjadi persoalan kepada kita. Kenapa pelajar STAM mereka tak lepas seperti mana yang kita harapkan, walaupun Mumtaz Sofi dalam STAM. Tapi ada pelajar yang jadi jidan, tapi pencapaian yang qabul yang dululah, kalau sekarang disebut tahdid mustawa, lebih hebat. Maksudnya penguasaan bahasa, penguasaan bahasa mereka lagi baik. Tetapi yang STAM kita penguasaan ilmu, konten itu memang tak dinafikan. Okey, boleh baca lah kalau nampak ya. Kalau tak nampak tak apalah yang itu. Tetapi kesimpulannya ialah setiap pelajar STAM yang nak ke Azhar perlu melalui imtihan tahdid mustawa untuk menentukan tahap penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar yang akan ke Al-Azhar. Okey, yang seterusnya. Okey, ini pun berkaitan dengan kalau tengok di sini ya, ini tahun 2021 ya. Secara asas yang dibuat oleh Rabitah ni, kita boleh tengoklah di segi pencapaian dia. Saya rasa saya tak perlu sentuh. Semua yang penting tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa setiap pelajar yang nak ke Azhar perlu melalui tahdid mustawa untuk menentukan tahap bahasa, sejauh mana penguasaan bahasa, dan jika penguasaannya tidak memuaskan, sama ada mereka perlu meneruskan di pusat bahasa dan tak dapat masuk tahun 1, mungkin masuk tahun berikut. Itulah perkara-perkara yang menjadi perhatian pihak kita, bagaimana kita nak membantu pelajar-pelajar ini supaya mereka tidak tertangguh pengajian disebabkan oleh penguasaan bahasa. Okey, yang ni
kita dah melalui proses ini. Saya dah sebutkan tadi, UPM memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah, PBS. Dalam PBS itu ada pentaksiran berdarjah, ada PAJSK, dan ada juga pentaksiran psikometrik. Semua pentaksiran ini adalah untuk melihat keseimbangan, melihat ke arah mana pelajar itu. Kalau psikometrik kita tahu pelajar itu cenderung ke arah mana, ke arah bidang mana. Dan juga untuk keseimbangan kita juga mengambil kira berkaitan dengan aktiviti jasmani, sukan dan co-curricular, bukan akademik semata-mata. Mana bukan aspek akademik dan bukan aspek curriculum saja, tetapi semua ini diambil kira. Dan PBD saya sebut sini ialah pentaksiran bilik darjah. Yang inilah yang akan dilaksanakan oleh semua guru yang terlibat. Maknanya guru sendiri akan membuat pentaksiran kepada murid yang mereka ajar dan menentukan tahap berapa pencapaian murid tersebut. PBD sama ada dilaksanakan secara formatif yang berterusan itu dan juga secara sumatif. Sumatif ini adalah untuk mengesan tahap penguasaan kemampuan pelajar terhadap bidang pengajaran yang telah dipelajari. Kalau ikut dalam panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, sumatif dilaksanakan di akhir semester pengajian. Betul tak? Betul tak betul? Betul kan? Saya rasa semua dah dimaklumkan tentang pelaksanaan sumatif. Dan setiap akhir tahun dia akan ada peperiksaan sumatif untuk menilai tahap penguasaan dan pencapaian. Okey, berkaitan dengan pentaksiran itu, apa peranan guru sebenarnya dalam PBS itu sendiri dalam memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah? Pertama, sudah pastilah guru dapat mengesan perkembangan murid. Sebab cikgu akan kesan, akan tahu kelemahan dan kekuatan pelajar yang diajar. Bukan hanya melalui pensel. Maknanya PBS ni bukan hanya pensel semata-mata, bukan hanya melalui pen dan pensel, hanya melalui banyak kaedah yang saya yakin guru-guru depan saya, tuan-tuan dan puan-puan, dah ditaklimat, dah maklum tentang pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Dan juga mengenal pasti kekuatan kelemahan murid dalam pembelajaran. Harapan dengan PBS ini kita dapat kenal pelajar ini mempunyai kelemahan dan kekuatan yang kita perlu bantu. Merancang dan mengubah sesuai kaedah pengajaran. Maknanya ada peluang kepada guru untuk mengubah corak, strategi, kaedah pedagogi, bergantung kepada murid yang ada di dalam kelas itu sendiri. Dan yang paling utama, kita mengetahui, sebagai guru kita mengetahui keberkesanan pengajaran kita. Kita tahu tak adakah pengajaran kita ini berkesan atau tidak? Kita harapkan dengan PBS ini kita dapat kesan, kita dapat tahu kat mana kekuatan dan kelemahan kita dalam aspek pengajaran. Yang paling utama ialah mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta, dengan segera terhadap pembetulan-pembetulan yang perlu kita buat. Ini semua, selai ini saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru di hadapan saya telah ditaklimatkan, telah maklum tentang pelaksanaan PBS, kaedah dan sebagainya, pelaporan PBS dan sebagainya, bila nak lapor dan sebagainya, sama ada aspek formatif dan aspek formatif. Okey. Seterusnya berkaitan dengan sistem pentaksiran kebangsaan. Saya dah sebut secara ringkas tadi. Yang pertama disebut sebagai pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Yang kedua, kita ada peperiksaan pusat. Kalau pentaksiran berasaskan sekolah, yang pertama pentaksiran pusat, pentaksiran bilik darjah, pentaksiran psikometrik,
Pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, PAJSK yang saya sebutkan tadi. Peperiksaan pusat, kita hanya ada CJ SPM, CJ Vokasonal Malaysia, CJ Tinggi Agama dan CJ Pelajaran Malaysia Ulangan. Itu pepusat yang diuruskan oleh lembaga peperiksaan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tengok tak ada SPM kat sini. Betul ya? Betul tak betul? SPM diuruskan oleh majlis peperiksaan. Jadi peperiksaan yang diuruskan oleh lembaga peperiksaan. Kita faham bahawa dalam sistem pentaksiran kebangsaan SPK kita ada dua. Sama ada pentaksiran berdasarkan sekolah dan juga pentaksiran pusat. Kita fahamlah yang pusat itu diuruskan sepenuhnya oleh lembaga peperiksaan yang melibatkan SPM, STAM dan juga SPM ulangan. Kalau sebelum ni kita ada UPSR dan juga PT3. Kedua-dua dah terkeluar daripada senarai peperiksaan pusat. Okey, seterusnya berbalik kepada peranan BPI dalam memperkasa dan mempertingkatkan kecemerlangan akademik di SMKA dan SMBK. Maknanya bahagian BPI berusaha sedaya upaya, kalau yang melibatkan peperiksaan, untuk meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar khususnya dalam SPM. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, SMBK dan SMKA ada yang setara di segi pencapaian top 10 dalam negara di SPM. Maknanya SMK, SMBK pun hebat setara dengan setara dengan SBP. Bahkan lebih baik daripada SBP dalam pencapaian SPM. Kita maklum, kita tahu kan, semua ini berlaku bukan berlaku secara semula jadi. Dia berlaku dengan daya usaha, pengorbanan yang diusahakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dan pihak BPI juga menyediakan beberapa langkah, beberapa aktiviti untuk meningkatkan kecemerlangan akademik di sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi. Okey, kita boleh tengok ya, banyak perkara-perkara yang dibuat untuk meningkatkan pencapaian akademik. Sama ada berkaitan dengan, bahkan ianya juga kepada hafazan. Hafazan juga ada program untuk meningkatkan hafazan, intervensi lonjakan hafazan murid, ilham. Maknanya kita nak pastikan murid tingkatan 5 keluar yang terlibat dengan KBT mendapat sijil hafazan bersama dengan sijil SPM. Di samping Hujung Batu, taklimat dan sebagainya, termasuklah juga melaksanakan program kecemerlangan akademik berdasarkan Jawahir Mu'taza ini di peringkat sekolah berdasarkan permohonan dan sebagainya. Dan juga yang pertama itu telah digunakan pakai kan, air modul yang telah digunakan untuk peperiksaan SPM. Ini sebahagian yang saya sebutkan usaha-usaha yang dibuat oleh bahagian pendidikan Islam untuk meningkatkan, melonjakkan pencapaian pelajar-pelajar di sekolah SMK, SMK, bahkan subjek-subjek yang ada di SMK, pendidikan Islam di peringkat SPM dan sebagainya, juga diberikan peruntukan khusus untuk aspek kecemerlangan pada mata pelajaran pendidikan Islam yang saya sebutkan tadi. Okey, yang ini seterusnya berkaitan dengan peranan sumbangan usaha BPI itu dah selesai. Kita terus berkaitan dengan, yang ini kena baca panjang ya, berkaitan dengan revolusi industri yang seterusnya akan memberi kesan secara langsung dan tak langsung pada bidang pendidikan, bahkan memberi kesan kepada penyediaan tenaga keperluan manusia. Ada bidang-bidang kerja, ada bentuk-bentuk kerja yang tak diperlukan lagi di masa akan datang. Banyak kerja-kerja yang diuruskan oleh secara otomasi dan sebagainya. So benda-benda perkara ini juga memberi kesan kepada pihak kementerian untuk mengubah khususnya kurikulum dan sebagainya supaya
bersama berkaitan dengan perkembangan revolusi industri. Okey. Dengan usaha-usaha demikian, dengan perubahan-perubahan revolusi industri dan sebagainya, sudah pastilah kita sebagai warga pendidik perlu melangkah ke arah pendidikan yang dipandu oleh teknologi digital yang lebih bersifat interaktif dan fleksibel. Okay, dengan COVID yang itu, PKP yang itu, kita telah berubah kepada pendidikan yang lebih fleksibel, yang lebih digital. Bahkan YBMK pada baru-baru ini telah melancarkan pendidikan secara hybrid. Maknanya kelas akan dijalankan secara hybrid. Mungkin akan ada produktiviti dan sebagainya nanti. Menteri dah umumkan, YBMK dah umumkan dalam transformasi pendidikan dalam bidang ICT, pelaksanaan kelas hybrid. Mungkin akan ada sekolah yang terpilih nanti yang terlibat, maksudnya pengajaran secara online dan juga secara bersungguh, dan juga boleh berhubung dengan sekolah lain. Mungkin katalah subjek sejarah, cikgu sekolah A tak ada, mungkin dia boleh online dengan cikgu sekolah lain yang pada waktu itu sedang mengajar sejarah contohnya. Maknanya ruang itu dah disebut sebagai kelas secara hybrid. Maknanya ada bersemuka dan ada secara online. Maknanya kemudian ke arah yang lebih teknologi digital dan lebih interaktif dan fleksibel. Itulah yang kita nampak yang dibuat pada waktu ini dalam transformasi pendidikan dalam bidang ICT. Okey, sudah pastilah bila berlaku perubahan, lonjakan dan sebagainya, kita sebagai warga pendidikan perlu meningkatkan pengetahuan teknologi maklumat dan komunikasi. Jangan sebabkan perlu meningkatkan maklumat yang masif berpakat nak pencen awal, tak nak pegang komputer dan sebagainya, sebab kena ajar kelas secara online, tak nak. Sebenarnya boleh belajar pun. Okay, boleh belajar pun, boleh belajar daripada ramai orang yang menguasai bidang itu. Maknanya guru-guru kita semua perlu meningkatkan pengetahuan dalam bidang ICT, teknologi maklumat dan komunikasi. Memantapkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Sudah pastilah yang ini kita yakinlah tuan-tuan dan puan-puan terlibat secara langsung dalam kelas, perlu untuk memantapkan sesi PMP dengan murid-murid kita dalam kelas, dan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif disebutkan tadi lah. Okay. Yang ini secara ringkas yang PPI laksanakan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa tak ramai yang pada kalangan kita dalam kelas tentang aspek adab dan nilai, pembangunan adab dan nilai. Okay, di PPI ada satu sektor yang menguruskan program pembangunan adab dan nilai. Kalau dulu dikenali sebagai dakwah dan kepimpinan, sekarang program adab dan nilai yang banyak aktiviti co-curriculum yang melibatkan co-curriculum yang pertandingan-pertandingan nasyid dan sebagainya, termasuklah kalangan jema'i dan sebagainya, nasyid tilawah dan sebagainya, da'i panel dan sebagainya, dan banyak lagi acara-acara, termasuklah mahrajan dan sebagainya. Dan semua itu adalah ada objektif, ada sebab dibuat, adalah untuk melahirkan murid yang beradab. Okay, yang sekali dia punya objektif akhirnya ialah murid boleh menjadi murid misali. Daripada kalau kita tengok secara piramid itu, tujuan dan pengetahuan, murid tahu betul adab dan nilai secara asasi. Mana paling rendah lah, maknanya aspek pengetahuan, murid tahu cara beradab. Jadi sekarang ni isu utama juga ialah isu adab dan nilai. Itu menyebabkan berlakunya aspek gejala sosial dan sebagainya, sebab aspek adab sampai tak beradab dan sebagainya. Sebab itu terpaksa kita melaksanakan program untuk meningkatkan kefahaman dari adab dan nilai. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kefahaman, murid faham, dapat menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan dengan betul adab dan nilai. Yang tadi peringkat ke bawah, faham dan pengetahuan, kefahaman, pengalaman. Murid amalkan dengan betul adab nilai mengikut situasi dalam kandungan dalam kehidupan seharian, pembudayaan,
mana menjadi budaya lah, menjadi satu kebiasaan. Okay, adab dia bukan satu benda yang boleh dibuat-buat, dia adalah satu kebiasaan. Kalau adab dibuat-buat, dia sekali tu je, hari kedua tak ada, sebab dia berlakon. Betul tak betul? Dia mesti menjadi budaya dan dah lekat dalam diri, dia automatik dia beradab. Kemudian yang peringkat seterusnya ialah pentadbiyatan, penghayatan, dan yang paling tinggi ialah adab misali lah. Mana pelajar yang kita ada tu jadi contoh teladan kepada yang lain. Dan dalam aspek-aspek yang diberi perhatian, sama ada aspek akidah, rohanian, keterampilan, syiar Islam, kesenian Islam, sasiah dan jati diri, dan juga aspek komunikasi, itu yang diberi perhatian. Okey, yang ni boleh tengoklah aktiviti yang dibuat untuk peningkatan pembangunan program adat dan nilai. Kalau dari segi penghayatan murid, itu program-program yang melibatkan penghayatan murid, termasuklah dari segi pembayaran Al-Quran, pengucapan, penulisan, sumur, manual 5 minit dalam perhimpunan Hari Kebesaran Islam. Kumpulan kawalan ini tu tentu yang akan yang terlibat, nadawah kepimpinan, PLD dunia, mata akidah, program pertandingan disebut tadi MQSS dan sebagainya, termasuklah juga untuk orang asli pun ada terlibat dengan pertandingan. Dan kem-kem yang dilaksanakan, kem dan pertandingan peringkat kebangsaan, peringkat negeri, daerah dan sekolah. Dan yang terakhir berkaitan dengan aspek penulisan, pendakwah, hari Upas Muda, penerbitan karya dan sebagainya, banyak dilaksanakan. Semuanya bertujuan untuk melahirkan murid yang beradab, yang mempunyai misali, contoh dan sebagainya. Maknanya dalam aspek-aspek ini program yang dilaksanakan di tingkat untuk program adat dan nilai. Okey, masa 2 minit lagi. Yang ni saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dapat saya dah selalu dengar, sekolahku sejahtera. Mana kita berada di sekolah, perlu menjadikan sekolah kita ialah sekolah sejahtera. Dan biasa dengan lagu kan, nanti saya suruh bagi nyanyi ke depan nanti, ataupun berdiri yang main-main nyanyi lagu sekolahku sejahtera nanti, ada tak tahu suara ni kan. Okey, kenapa perlu ada sekolah sejahtera? Untuk melahirkan suasana selamat, aman, selesa, menggembirakan, membina dan eksklusif bagi mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebab inti dia ialah bukan kat sekolah saja, inti dia ialah dalam masyarakat. Itu sekolahku sejahtera. Bolehlah tengok 14 elemen sejahtera. S itu apa? Selamat, seronok dan sihat. Boleh tafsirlah apa maksud dia selamat. Selamat daripada kena buli ke, dibuli ke, membuli ke. Selamat dari segi aspek keselamatan. Seronok, pelajar seronok kat sekolah, tak stres, tak takut dan sebagainya. Etika dan empati, jati diri, adab sopan, harmoni, tekun dan teliti, terampil. Eksplorasi, eksplorasi saya nak sebut lah. Okey. Kemudian rasional dan artikulasi. Siapa yang faham artikulasi? Apa maksud artikulasi? Siapa boleh bagi terjemahan? Kita bagi mic cakap. Apa maksud? Boleh pergi dekat tu. Apa maksud artikulasi? Mungkin perkataan baru tapi dah lama. Apa maksud artikulasi? Ialah kemampuan untuk bercakap atau berucap dengan cara yang betul. Detailnya buka kitab atau kamus tak. Maksudnya secara asalnya ialah murid kita mampu berhujah dengan baik. Kalau dia debat yang baik, dia boleh berhujah. Dia mungkin ada ilmu, tetapi dia tak boleh berhujah. Mungkin masa saya dengan seminit itu artikulasi, menteri selalu sebut, kalau dia dalam ucapan dia dan sebagainya, yang artikulasi itulah dia selalu beri penekanan supaya pelajar kita ada kebolehan untuk berucap, ada kebolehan dari segi perkara tersebut. So masa dah cukup. Last kali, kita semua sebagai seorang guru adalah menjadi tunjang kepada sekolah sejahtera. Kita semua yang menentukan
yang mencorakkan sekolah untuk menjadi sekolah sejahtera. Moga-moga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami dan dapat menyampaikan hasrat Tuan Pengarah yang mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan ucap utama dalam simposium pada kali ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan simposium kurikulum bersepadu dini Peringkat Negeri Kedah bagi tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Azizan bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Kurikulum Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, atas ucap tama sebentar tadi. Dengan itu, maka rasmilah Simposium Kecemerlangan Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022 Peringkat Negeri Kedah